Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas beberapa jam kemenangan diumumkan di PRK Pelangai, akhirnya timbul satu lagi desas-desus yang mungkin melucukan buat kita. Terketawa jugalah kita melihat ini kan. Kita dengar bila orang menang, orang bersorak. Tapi bila orang kalah, ada yang tak boleh terima. Antaranya macam Perikatan Nasional. Bukanlah mereka tak boleh terima, tetapi seakan-akan nada mereka agak tak boleh terima. Ini dipetik daripada sabudin.com dengan tajuk Perikatan Nasional tidak mahu dikata kalah di Pelangai. Mereka kalah dalam menang kononnya. Anda faham maksudnya? Maksudnya begini, PN tidak mahu dikata kalah di Pelangai. Mereka tak mahu disebut sebagai orang yang kalah. Loser. Tak nak disebut sebagai loser. Tapi mungkin mereka mahu disebut sebagai win as a loser. Tak tahulah, saya tak berapa pandai Inggeris lah. Menang walaupun kalah. Macam itulah mungkin agak-agaknya. Seronok juga bercampur geli hati pun ada juga. Bila membaca pelbagai ulasan dan reaksi para pemimpin PN serta penyokong gabungan itu berkenan keputusan PRK Dun Pelangai yang diumumkan malam semalam. Walaupun sudah sah, Perikatan Nasional kalah dengan kekurangan undi 2.949 kepada Barisan Nasional yang mewakili Kerajaan Perpaduan, tetapi mereka termasuk Muhyiddin sendiri masih berusaha menyedapkan hati sendiri, seolah-olah mereka tidak kalah dalam PRK tersebut. Dalam arti kata lain, hakikat kalah itu masih enggan diterima secara mutlak. Setidak-tidaknya, yang boleh diterima barangkali ialah PN kalah dalam menang kononnya. Antara cubaan menyedapkan hati sendiri itu dan mentafsirkan kalah dalam menang itu ialah dengan mengatakan majoriti yang dimenangi BN berkurangan jika dibandingkan kemenangan sebelumnya. Peningkatan sokongan BN hanya sebanyak 16 undi jika dibandingkan PRU 15. Walhal BN sekarang sudah bekerja sama dengan PH. Perolehan undi PN yang melonjak sebanyak 1.115 undi serta berjaya meraih sokongan undi Melayu di kawasan Felda. Mereka juga menyebut oleh kerana BN dan PH sudah bekerjasama, di mana pada PRU 15 lalu campuran undi kedua-duanya berjumlah 9.339, tetapi dengan hanya memperoleh undi sebanyak 7.324 pada PRK kali ini, maka BN telah ditafsirkan tidaklah menang dalam erti kata yang sebenarnya. Kata mereka lagi, dengan peningkatan undi diperoleh BN hanya berjumlah 7.308 undi pada PRU 15 dan 7.324 undi pada PRK. Di samping majoriti kemenangan pula menurun daripada 4.048 kepada 2.949, artinya kerjasama BN dengan PH tidak memberi kesan cukup baik kepada Kerajaan Perpaduan. Walaupun menang, kata mereka, BN sebenarnya boleh dianggap telah kalah atau menang dalam kalah. Geli jugalah membaca ulasan itu kan. Geli hati, lucu juga rasa-rasanya. Tapi Anda pernah nampak bola sepak? Bola sepak, dia menang 1-0 pun dia tetap menang. Dia menang 5-0 pun dia tetap menang. Dia menang tendangan penalti 4-3 pun dia tetap menang. Menang tetap menang, kalah tetap kalah. Terima ajalah kekalahan itu ya. Seterusnya dengan membandingkan peningkatan undi Perikatan Nasional sebanyak 1.115, ada pemimpin mereka berhujah bahawa Pakatan Harapan BN masih belum selamat nasibnya pada PRU 16 akan datang. Kemudian mereka juga berhujah kemenangan BN juga dicapai kerana banyak janji, bantuan dan malah dikatakan Menteri Besar Pahang Wan Rosdiwan Ismail setiap hari berkampung di Pelangai sejak hari penamaan calon lagi. Sebab itulah BN menang, kalau tidak belum tentu juga tambah mereka.
Rasa-rasanya sehingga 2-3 minggu lagi pun kita masih boleh mendengar hujah kalah dalam menang daripada pemimpin dan penyokong PN ini. Apabila bercakap berkenan PRK Pelangai. Sungguh lucu. Susah benar nampaknya mereka hendak mengakui hakikat kalah tetap kalah, meski apa sekalipun hujah yang cuba dikeluarkan untuk menterbalikkan keputusan yang telah diumumkan. Bahkan jika siang malam mereka bercakap dengan hujah yang sama, keputusan PRK Pelangai tetap sama seperti yang diumumkan dan tidak mungkin boleh berubah lagi. Cuma satu perkara saja perlu PN sedar. Tak kisahlah undi mereka meningkat, majoriti BN menurun, jumlah undi Amizar Abu Adam yang mewakili kerajaan perpaduan hanya bertambah 16 undi atau apa sekalipun, lawan daripada gabungan PH dan BN inilah yang perlu mereka hadapi pada PRU 16 akan datang. Meskipun majoriti kemenangan BN menurun dan undi BN juga tidak banyak bertambah, dengan majoriti 2.949 itu, bolehkah PN menukarkannya menjadi kemenangan kepada mereka bila PRU diadakan 4 tahun lagi? Jika tiada harapan untuk menukarnya, bukan saja di Pelangai, tetapi juga di banyak kawasan pilihan raya lain, komposisi pengundinya hampir sama. Senang cerita, kalah kali ini dan PN bakal kalah lagi pada PRU 16 nanti. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan dilarang senyum-senyum. Jangan kau ketawa-ketawa walaupun melucukan komen tersebut. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas keputusan pilihan raya PRK Dun Pelangai diumumkan, akhirnya ini adalah berita yang paling baik untuk seluruh rakyat Malaysia dan mungkin berita buruk bagi Perikatan Nasional. Pengundi Barisan Nasional telah kembali. Itu adalah kesimpulan yang paling besar semalam. Apabila para pengundi Barisan Nasional mula meyakini kerajaan semula, pimpinan Zahid Hamidi, mereka mula memberikan sokongan kepada kepimpinan Zahid Hamidi melalui pemberian kemenangan kepada calon Barisan Nasional. Selain daripada itu, ini adalah pertanda bahawa ini petanda baik untuk kerajaan perpaduan. Kerajaan Barisan Nasional BN mendapat kembali undi mereka sebelum ini, sebagaimana dibuktikan dalam pilihan raya PRK Pelangai, adalah petanda baik bagi kerajaan perpaduan, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Samad. Keputusan itu menunjukkan pengundi BN kekal bersama mereka dan pengundi Melayu termasuk di luar bandar sebagaimana di Pelangai menyokong calon Barisan Nasional yang mewakili kerajaan perpaduan. Oleh itu, kata beliau, Perikatan Nasional PN tidak lagi boleh mendakwa bahawa majoriti orang Melayu di negara ini adalah bersama mereka. Kalau sebelum ini dalam pilihan raya yang lain yang melibatkan kawasan yang baru saja berlaku, Perikatan Nasional seringkali mendakwa bahawa Perikatan Nasional mendapat sokongan paling besar daripada orang Melayu. Majoriti orang Melayu, kata Perikatan Nasional, menyokong mereka. Namun terbukti semalam dalam pilihan raya itu bahawa bukan semua majoriti orang Melayu menyokong Perikatan Nasional. Tetapi kini orang Melayu mula menyokong Barisan Nasional. Oleh itu, mereka, yaitu Perikatan Nasional, kini tidak boleh lagi menggunakan model politik ataupun naratif politik yang mengatakan bahawa PN satu-satunya yang dapat memperjuangkan hak dan istimewa orang Melayu. Kini UMNO atau Barisan Nasional kini boleh menggunakan naratif itu semula untuk memperjuangkan atau menguatkan semula Barisan Nasional. Oleh itu, kata Khalid Samad, PN tidak boleh lagi menggunakan
mendakwa bahawa hanya Perikatan Nasional yang mendapat majoriti sokongan daripada orang Melayu. Menurut Khalid, berdasarkan analisis awal, PRK Pelangai menunjukkan undi asal Barisan Nasional dikuasai BN kembali. Maksimum dalam hanya 25% sahaja undi BN telah tinggalkan BN. Sama ada mereka undi PN, kenaikan undi PN sebanyak 1.115 atau tak keluar mengundi. Kekurangan jumlah pengundi 922 berbanding PRU 15. Kemampuan BN untuk menguasai kembali pengundi mereka adalah petanda baik bagi Kerajaan Perpaduan Gabungan PHBN. Maka isu majoriti Melayu bersama PN tidak boleh lagi dilaungkan, kata beliau ketika mengulas kemenangan BN di PRK Pelangai malam tadi. PN sebelum ini menjajah majoriti pengundi Melayu bersama mereka sebagaimana dibuktikan dalam pilihan raya di 6 negeri sebelum ini. Namun, keputusan di Pelangai adalah sebaliknya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh mengesahkan PRK Pelangai dimenangi oleh Datu Amizar Abu Adam dari BN apabila mendapat 7.324 undi dengan majoriti 2.949 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa komen anda tentang ulasan kali ini? Yaitu, benarkah orang Melayu hanya menyokong Perikatan Nasional ataukah orang Melayu kini kembali semula memperkuatkan Barisan Nasional? Keyakinan orang-orang Melayu mula timbul semula terhadap Barisan Nasional dengan Pakatan Bersama Pakatan Harapan ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu kali ini saya nak berkongsi dengan anda. Apa sebenarnya isyarat? Apa sebenarnya amaran? Apa sebenarnya yang akan berlaku selepas kekalahan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK Dun Pelangai semalam? Ramai penganalisis politik, pemerhati politik memberikan cadangan, memberikan pendapat masing-masing. Saya pun ada pendapat yang berbeza. Tentunya anda juga mempunyai pendapat yang berbeza. Terpulanglah pada anda dan bantulah saya. Kalau anda mempunyai pendapat sendiri, tulis dalam ruangan komen ini, dalam ruangan komen konten ini, apa pendapat anda? Maksud saya ialah, pada pendapat anda, apakah isyarat ataupun apakah kesimpulan yang anda boleh buat selepas kekalahan Perikatan Nasional 3 kali berturut-turut dalam PRK terkini, yaitu di Johor 2 dan 1 lagi di Pahang. 3 kali berturut-turut Perikatan Nasional kalah di Dun Pelangai semalam, dan 1 lagi di Dun Jeram, dan 1 lagi di Dun di mana ya, Simpang Jeram, dan juga di Pulai. Pada pendapat anda, apakah isyarat yang sebenarnya telah disampaikan oleh rakyat kepada Perikatan Nasional atau dunia politik Malaysia? Pada pendapat saya, isyarat itu adalah satu peringatan untuk Perikatan Nasional. Peringatan ini adalah satu yang paling perlu diambil perhatian, yaitu rakyat Malaysia memilih untuk kestabilan melalui perpaduan. Saya sangat bersetuju kalau Perikatan Nasional cepat-cepat membuat keputusan, membuat MOU dengan Kerajaan Perpaduan. Ini bukan satu perkara yang baru. Sudah pernah dibuat oleh kepimpinan Anwar Ibrahim ketika Anwar Ibrahim menjadi pembangkang ketika era kepimpinan Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat memerintah negara dalam keadaan yang cukup aman, cukup stabil, kerana tindakan Anwar Ibrahim yang tidak mahu memperandakan negara melalui menandatangani MOU menyokong Ismail Sabri Yaakob sehingga tamat penggal. Dengan itu, setiap ahli parlimen
yang telah menandatangani aku janji itu menerima peruntukan parlimen masing-masing sama dengan ahli-ahli kerajaan. Jadi ini memberi keuntungan kepada rakyat jelata. Itu satu perkara yang harus kita ingat. Jadi saya mencadangkan dengan kekalahan 3 kali berturut-turut ini, sebenarnya rakyat telah memberi isyarat bahwa rakyat memilih untuk perpaduan. Jadi oleh sebab itulah kita menggalakkan, kita mencadangkan Perikatan Nasional cepat-cepat membuat MOU dengan Kerajaan Perpaduan. Cukuplah berpolitik, cukuplah 10 bulan berpolitik. Apa kata, jangan lagi tumbang-menumbang di tengah jalan, jangan lagi ada angan-angan, cita-cita nak tumbangkan kerajaan. Apa kata sama-sama membangunkan Malaysia pula? Buat satu MOU, supaya MOU itu dapat diikuti dan tiadalah masalah untuk mendapatkan peruntukan bagi kawasan parlimen mereka. Bukan semestinya membuat MOU itu Anda tak boleh mengkritik kerajaan seperti yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Dia terbuka untuk menerima apa saja kritikan daripada pihak pembangkang. Hari ini seorang pemimpin daripada Pemuda Amanah Nasional menyifatkan kemenangan Barisan Nasional BN di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai semalam adalah sebagai satu peringatan kepada Perikatan Nasional agar lebih memahami dan merangkul kepelbagaian budaya dan perpaduan sebagai prinsip asas dalam mentadbir negara. Ketua Pemudanya, Senator Hasbi Muda berkata, kemenangan yang dikecapi semalam adalah satu pencapaian yang signifikan dan penting dalam proses demokrasi negara. Ia bukan sekadar kemenangan politik tetapi juga satu manifestasi yang kuat tentang kesatuan dan sokongan masyarakat terhadap kerajaan perpaduan. Ini adalah satu mesej yang jelas bahawa rakyat Pahang menghargai kesatuan dan keharmonian dalam negara, katanya dalam kenyataan semalam. Sehubungan itu, beliau berkata pihaknya akan terus mendukung usaha kerajaan perpaduan untuk terus memperjuangkan kepentingan kaum Melayu dan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik dan politik. Kami juga akan terus berusaha memperkuatkan perpaduan dan kesatuan dalam negara kita. Untuk rekod, BN berjaya mempertahankan kerusi Dun Pelangai pada pilihan raya kecil semalam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda tentang isu yang baru saya sampaikan tadi? Adakah Anda setuju dengan pendapat saya bahawa MOU harus ditandatangani dengan segera antara Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan? Tiada guna lagi berpolitik nak tumbangkan di tengah jalan. Lebih baik tumpukan bersama-sama tenaga sinergi untuk membangun negara Malaysia yang kita cintai ini. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemenangan pilihan raya semalam memihak kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan. Ini memberikan satu impak besar terhadap politik di Malaysia. Ramai yang sebenarnya menyangka mungkin gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan mengalami kekalahan ataupun sekurang-kurangnya kehilangan banyak undi. Namun demikian, apa yang berlaku adalah perkara yang sebaliknya. Yang dilihat ialah Perikatan Nasional mengalami tamparan paling hebat sejak mereka bersama menjadi sebagai pembangkang. Dalam pilihan raya 6 negeri baru-baru ini, Muhyiddin Yassin bersama Perikatan Nasional gah seakan-akan mereka pemenang. Namun, selepas PRN Dun Pelangai, dilihat gelombang hijau seperti mana yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi kini mula hilang dan tumbang. Namun demikian, yang kita tunggu ialah apa komen daripada Anwar Ibrahim selepas kemenangan Barisan Nasional dengan bantuan daripada Pakatan Harapan, khususnya DAP di beberapa kawasan. Anwar Ibrahim akhirnya tampil memberikan komen yang paling kita tunggu-tunggu. Adakah komen ini adalah komen yang panas dan boleh menyebabkan orang meroyan? Tak tahulah. Anda nilai sendiri dan Anda tulis dalam ruangan komen. Agak-agak
siapa yang tak mampu tidur selepas mendengar komen panas daripada Anwar Ibrahim cukup padu, cukup menggegar jiwa, bahkan membuat lutut musuh-musuh Anwar Ibrahim mungkin bergetaran tak tentu arah. Hari ini Perdana Menteri akhirnya buka suara, akhirnya bersuara, mengatakan bahawa kemenangan Amizar dianggap sebagai memecah naratif fitnah dan perkauman yang sempit. Kemenangan di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai menjadi kesinambungan kecemerlangan kerajaan perpaduan di Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan kejayaan itu, beliau menyifatkan ia juga adalah hasil kesepaduan kerjasama rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan yang berjaya mendobrak naratif fitnah dan perkauman yang sempit. Kata Anwar Ibrahim, alhamdulillah, tahniah kepada Datuk Amizar Abu Adam yang memenangi pilihan raya PRK Dewan ataupun Dun Pelangai. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekalung penghargaan juga kepada barisan jentera yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan ini, katanya dalam kenyataan di Facebook beliau sebentar tadi. Menurut Anwar Ibrahim yang juga ahli Parlimen Tambun, kejayaan di Lakar semalam menjadi peniup semangat kepada kerajaan pimpinan beliau untuk terus merancangkan agenda pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani. Untuk rekod, Barisan Nasional BN menerusi calonnya Datuk Amizar Abu Adam berjaya mempertahankan kerusi Dun Pelangai pada pilihan raya PRK kali ini yang menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Dalam saingan itu, Amizar memperoleh 7,324 undi sekaligus menewaskan calon Perikatan Nasional PN yang diwakili Kasim Samad, yang mana hanya mampu mendapat 4,375 undi, manakala calon bebas pula iaitu Hasli Helmi hanya mampu meraih 47 undi. Dengan ini, calon bebas tersebut kehilangan wang deposit dan tidak mampu untuk memberikan saingan langsung. Namun sebentar tadi, calon bebas ini mengatakan kekalahan teruk beliau itu bukan pengakhiran kepada perjuangan politik beliau. Yang dirisaui ialah, atau yang kita jangka ialah, ke mana calon bebas itu akhirnya selepas ini. Amizar menang dengan majoriti undi lebih rendah, iaitu sebanyak 2,949 undi berbanding 4,048 undi yang dimenangi penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan daripada Zahid Hamidi beberapa jam selepas diumumkan kemenangan PRK Dun Pelangai yang dimenangi oleh calon Barisan Nasional. Zahid kata tiada lagi gelombang hijau, yang ada hanya biru merah di Pelangai, kata Zahid. Saudara-saudara sekalian, ramai penganalisis politik juga cuba mengaitkan kekalahan Perikatan Nasional dalam PRK di Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam sebagai satu petunjuk yang amat ngeri buat Perikatan Nasional. Kata mereka, selepas 10 bulan Perikatan Nasional menerima menjadi sebagai pembangkang dan Pakatan Harapan BN bekerjasama, penganalisis politik mula melihat bahawa ada satu keterujaan baru dalam kemenangan itu, iaitu petunjuk bahawa rakyat mula memahami dan menerima gabungan kerjasama antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dengan itu satu berita yang sangat buruk buat Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin dan juga PAS. Presiden UMNO Zahid Hamidi berkata, kemenangan Barisan Nasional di PRK Pelangai menunjukkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan semakin diterima rakyat. Kemenangan Barisan Nasional pada PRK Dun Pelangai menjadi petanda bahawa tiada gelombang hijau di Pahang. Sebaliknya,
hanya ada gelombang biru dan merah, kata Presiden UMNO Zahid Hamidi. Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, kejayaan itu menunjukkan kerjasama dalam kedarjaan perpaduan semakin diterima rakyat. Ada netizen yang memberikan komen dalam ruangan komen mengatakan bahawa ini baru 10 bulan Pakatan Harapan BN bekerjasama. Dia tidak dapat membayangkan apa kesan buruknya atau bagaimana masa depan Perikatan Nasional kalau selepas 5 tahun. Baru 10 bulan dah kesannya besar, iaitu kekalahan teruk oleh dalam Perikatan Nasional. Kalau 5 tahun lagi, tak tahulah apa jadi, kata beliau. Ini ditambah lagi, beliau kata mungkin pada waktu itu Perikatan Nasional sudah kehabisan dana, kehabisan sumber keuangan untuk melawan gabungan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih, kata Zahid Hamidi, kepada seluruh pengundi Dewan Undangan Negeri Pelangai, dan ucapan tahniah saya juga ucapkan kepada Amizar Abu Adam di atas kemenangan pada PRK DUN Pelangai hari ini, kata beliau. Barisan Nasional mempertahankan kerusi DUN Pelangai dalam pertumbungan 3 penjuru dengan calon menang majoriti 2,949 undi. Amizar memperoleh 7,324 undi sekaligus menewaskan Perikatan Nasional PN yang diwakili Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi, manakala calon bebas Hasli Helmi hanya mendapat 47 undi. Menteri Besar Pahang Wan Rosdiwan Ismail pula menyifatkan kemenangan itu membuktikan pengundi Pelangai matang dan bijak membuat pilihan bagi menentukan wakil rakyat yang paling layak untuk mewakili mereka. Ia juga membuktikan masyarakat Pelangai tidak sesekali terpengaruh dengan kempen agresif Perikatan Nasional sehingga sanggup menabur fitnah, memaki hamun, mengadu domba, mengeluarkan kata-kata kesat, lucah serta memburukkan kerajaan negeri dalam setiap siri ceramah mereka, katanya lagi. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Nuraini Ahmad berkata, kemenangan tersebut membuktikan formula kerjasama antara parti dalam kerajaan perpaduan diterima rakyat. Kemenangan dengan majoriti selesa ini membuktikan bahawa pengundi Pelangai mahu kerjasama di Pahang yang diterajui oleh Wan Rosdiwan Ismail terus stabil dalam memastikan kebajikan rakyat terus terbela, kata beliau lagi. Manakala pengerusi Pakatan Harapan PH Pahang Amiruddin Sari pula menyifatkan kemenangan itu sebagai pengiktirafan bahawa rakyat semakin yakin dengan kerajaan perpaduan. Ini adalah pengiktirafan bahawa rakyat semakin yakin dengan kerajaan perpaduan sebagai wadah terbaik untuk memajukan dan memakmurkan negara kita. Selepas 5 tahun nanti, cuba ramalkan apa yang akan terjadi dengan gelombang hijau yang telah pun tewas semalam. Adakah apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini, tiada gelombang hijau bukan sekadar di Pahang selepas 5 tahun lagi? Adakah ia juga akan merebak ke Terengganu, Kelantan, Kedah dan juga Perlis? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.